Sudah berada di puncak kekayaan, harta yang dimiliki juga melimpah ruah. Namun qada dan kadar yang ditentukan oleh Allah menyebabkan mereka dan keluarga reda di atas ujian ngeri yang menimpa diri jutawan ini. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 5 kisah tragis yang menimpa jutawan bergelar selebriti di Malaysia. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk banyak lagi video yang menarik. 5 jutawan yang bakal Kak Ponti senaraikan dalam video kali ini bukan sahaja berjaya dalam bidang perniagaan, mereka juga dianggap bertaraf selebriti kerana menjadi idola dan inspirasi rakyat Malaysia. Walaupun begitu, mereka sama juga seperti hamba Allah yang lain, tidak dapat lari daripada ujian yang ditetapkan oleh Allah. Kisah tragis yang menimpa 5 jutawan berikut diratapi oleh rakyat Malaysia dan juga menjadi buah mulut rakyat Malaysia. Di tempat kelima bagi peristiwa tragis yang menimpa jutawan selebriti Malaysia ialah kematian anak kepada pengasas Sendayu Tinggi iaitu Rozita Ibrahim yang bernama Nuraini pada tahun 1963. Umum mengetahui bahawa selok-belok perjalanan hidup jutawan kosmetik bernama Rozita Ibrahim yang penuh dengan ranjau dan duri. Diuji dengan kemiskinan hidup, kahwin dan mempunyai anak di usia belasan tahun, Rozita juga diuji dengan pemergian anak keduanya yang bernama Nuraini. Di usia 11 tahun, Nuraini sukar untuk bercakap dan percakapannya sukar untuk difahami serta berperwatakan seperti kanak-kanak 4 tahun. Arwah mengalami kecacatan kerana demam panas dan kerap sawan. Doktor mengesahkan Nuraini lumpuh dan mengalami kerosakan otak. Atas ikhtiar untuk berubat dan atas keizinan Allah, Nuraini boleh berjalan semasa berumur 4 tahun. Rozita menyifatkan kecacatan anaknya disebabkan kurang zat dan sering diberi minum air sirap semasa bayi kerana tidak mampu hendak membeli susu. Rozita Ibrahim mempunyai 3 orang anak hasil perkahwinannya yang pertama. Arwah Nuraini merupakan anak kedua Rozita Ibrahim yang lahir pada tahun 1982. Arwah juga merupakan adik kepada Yati Sendayu Tinggi, anak sulung Rozita dan juga kakak kepada Datuk Alif Syukri. Nuraini dikatakan meninggal dunia kerana lemas di dalam parit berdekatan rumahnya pada tahun 1993 ketika berusia 11 tahun. Rozita Ibrahim berkata dia yang sedang mengandungkan anak keempat ketika itu berasa sedih dan trauma untuk melihat parit atau sungai selama 6 bulan. Selepas hampir 36 jam mencari, basikal arwah ditemui dikunci air dan mayatnya ditemui hampir dengan laut di bawah arus air parit. Ketika mayatnya dijumpai dalam lumpur, mayatnya tidak kejung, tidak membusuk, tidak kembung dan lembut seperti baru meninggal dunia. 6 bulan sebelum Nuraini meninggal dunia, Rozita berkata dia bermimpi Nuraini jatuh ke dalam air berwarna biru. Nuraini meninggal dunia 5 tahun sebelum jenama Sendayu Tinggi dikenali. Walaupun bersedih dengan pemergian Nuraini, Rozita Ibrahim melawan kesedihan itu demi anak-anak yang masih hidup dan perniagaan yang diusahakan. Di tempat keempat bagi peristiwa tragis yang menimpa jutawan selebriti Malaysia ialah kisah 2 orang anak Datuk Sri Vida yang terkorban dalam kebakaran pada 3 Ogos 2013. Datuk Sri Vida mengimbau kembali peristiwa hitam tersebut dan ianya bermula dengan apabila dia menerima panggilan pada pukul 9.10 malam. Dia berkata dia berada di Pulau Pinang ketika itu atas urusan perniagaan. Bagaimanapun panggilan yang diterima itu sangat mengejutkan kerana memberitahu bahawa rumahnya di Meru Hill telah terbakar dan kereta Bentley yang berada di dalam kawasan rumah tersebut turut meletup. Datuk Sri Vida masih boleh bertenang dengan kebakaran tersebut tetapi menjadi cemas apabila diberitahu anak-anaknya turut berada dalam rumah tersebut. Difahamkan bahawa rumah tersebut disediakan sebagai asrama pekerja dan Datuk Sri Vida dikatakan memecut laju dari Pulau Pinang ke Ipoh selepas menerima panggilan itu. Sesampainya di Ipoh pada pukul 11 malam, Datuk Sri Vida memberitahu hatinya luluh melihat rumahnya yang menyimpan banyak kenangan keluarga hangus terbakar. Lebih menyedihkan ialah apabila 2 anaknya Edi Zudi Muhammad Amin 11 tahun dan adiknya Edri Zikri 10 tahun ditemui di bilik mandi manakala mayat salah seorang pekerja Muhammad Nur Syamil 26 tahun ditemui di tingkat atas selepas kebakaran yang berlaku pada pukul 9.20 malam Sabtu tersebut. Salah seorang daripada anaknya ditemui dalam keadaan sedang duduk di atas lantai dan seorang lagi ditemui berbaring di atas lantai. Kedua-dua anaknya juga dikatakan memakai baju raya yang dibelinya semasa meninggal dunia kerana kejadian tersebut berlaku beberapa hari sebelum sambutan Hari Raya. Datuk Sri Vida juga memberitahu dia berasa tidak tentu arah beberapa hari sebelum ini dan melihat kepulan asap semasa mengerjakan ibadah di Mekah. Mungkin ini merupakan petunjuk daripada Allah kepada dirinya. Jenazah kedua-dua kanak-kanak lelaki itu telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Meru pada kira-kira pukul 10 pagi pada 4 Ogos 2013. Datuk Sri Vida berkata hampir setahun dia bersedih sehingga dia hampir tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan perniagaan yang diusahakan. Akhirnya dia bangkit semula dan menganggap kehilangan 2 anaknya itu sebagai suatu ujian daripada Allah. Di tempat ketiga bagi kisah tragis yang menimpa jutawan selebriti Malaysia ialah kisah kemalangan maut yang menimpa pengasas produk kecantikan Dinars iaitu Allahyarhamah Faziani Rohban. Bukankah sudah dikabarkan bahawa ajal maut itu janji yang pasti? Ia rahsia Allah yang tiada siapa pun mampu merungkainya. Jika sampai masanya daun yang tertulis nama kita itu gugur,
tiada sesaat pun ia mampu dipinda. Tanpa apa-apa sakit maupun petanda, Hajah Faziani Rohban dijemput Ilahi setelah mengalami kemalangan jalan raya bersama suaminya yang dilaporkan hanya mengalami kecederaan ringan. Arwah dikatakan dalam perjalanan mahu membayar zakat di salah sebuah pondok tahfiz di Patani, Thailand. Di usia 40 tahun, dalam bulan Ramadan yang mulia, arwah dijemput pulang menghadap Ilahi. Pengasas produk kecantikan Dinar Skincare, Allahyarhamah Faziani Rohban Ahmad, meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan di Thailand pada 18 Mei 2019. Perkara itu disahkan oleh anaknya Iqbar Hakim menerusi akaun Instagramnya sejurus selepas kejadian itu berlaku. Dalam satu video, Iqbar dalam tangisannya meminta agar semua dapat menyedekahkan Al-Fatihah buat arwah ibunya. Iqbar turut memuat naik gambar yang menyatakan bahawa dia mewakili arwah ibunya dan meminta ampun atas apa-apa kesilapan. Katanya tragedi ini merupakan satu ujian berat buatnya, namun perlu kekal tabah untuk ketujuh-tujuh adiknya. Arwah Faziani bertolak dari rumah di Kampung Paloh Tumpat jam 8 pagi pada hari kejadian bersama suaminya. Suaminya Ahmad Syahrizal Ibrahim, 42 tahun, cedera apabila kereta Toyota Estima dinaiki mereka terlibat kemalangan di Patani kira-kira jam 10.30 pagi. Dalam kejadian 10.30 pagi itu, Toyota Estima yang dipandu oleh Ahmad Syahrizal merempuh lori. Akibat rempuhan itu, mangsa tersepit di bahagian penumpang hadapan dan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala suaminya cuma cedera saja. Dikatakan salah satu faktor kemalangan itu berlaku adalah kerana suami kepada Faziani memandu dalam keadaan keletihan kerana baru pulang dari Indonesia atas urusan perniagaan sehari sebelum itu. Kebiasaannya pemandu peribadi mereka yang akan memandu, tetapi pada hari kejadian, suaminya hendak memandu sendiri. Wanita berusia 40 tahun yang berasal dari Jalan Kebun Sultan, Kota Baru, Kelantan itu popular dengan produk kecantikan terutamanya di Pantai Timur. Menurut anak perempuannya, arwah Faziani tidak lama sebelum kejadiannya berpesan kepada semua 8 anak termasuk 4 anak tiri serta adik-beradik supaya tidak bergaduh dan jangan berebut harta dunia sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini terhadapnya. Menurut Ainul Atiyah, arwah ibunya kerap ke Patani untuk menyampaikan sumbangan zakat serta berjumpa dengan pihak pengurusan di sana bertanyakan sebarang keperluan yang diperlukan. Pemergian arwah Hajah Faziani Rohban merupakan kehilangan besar kepada industri halal di negara ini. Sifat dermawan yang dimiliki oleh arwah dikagumi dan harus dicontohi oleh semua orang. Jenazah Faziani selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kedemit pada 10.20 malam hari yang sama. Di tempat kedua bagi kisah tragis yang menimpa jutawan selebriti Malaysia ialah nahas helikopter yang mengorbankan Tan Sri Yahya yang merupakan jutawan terkenal pada tahun 90-an. Kisah jutawan yang pernah membeli syarikat Lotus secara tunai iaitu Tan Sri Yahya Ahmad bukanlah satu nama asing dalam dunia perniagaan. Beliau yang popular pada tahun 90-an pernah menjadi bualan ramai apabila berjaya membeli syarikat Lotus secara tunai. Tan Sri Yahya juga amat terkenal dengan sikapnya yang tidak sombong, merendah diri dan suka menolong orang ramai. Beliau juga sering menolong usahawan Bumi Putra yang lain. Namun pada 2 Mac 1997, beliau bersama isterinya Rohana Osman telah disahkan meninggal dunia selepas helikopter peribadi yang dinaiki keduanya meletup semasa dalam perjalanan pulang ke Kuala Terengganu untuk menziarahi ibunya, Manda Omar yang sedang sakit di Marang dan terhempas di Kampung Jerasang, Sungai Tamar, Kuala Lipis, Pahang. Helikopter tersebut terhempas dari ketinggian 2,900 meter di kebun berhampiran dengan kawasan perumahan di Kampung Atong Jerangsang, kira-kira 40 km dari Kuala Lipis. Juruterbang yang menjalankan penerbangan ketika itu iaitu Major Azlizan Abdul Manas turut terkorban dalam kejadian yang dikatakan berpunca daripada masalah enjin. Dikatakan helikopter dengan 6 tempat duduk itu baru dibeli dan merupakan model tercanggih yang dikeluarkan oleh pembuat pesawat Agusta dari Itali menyebabkan ramai berspekulasi mengenai tragedi nahas ini. Enjin helikopter tersebut dikatakan berhadapan dengan masalah selepas 30 minit penerbangan dari helipad Segambut, Kuala Lumpur. Kedua jenazah dibawa pulang ke Terengganu pada 4 Mac 1997 dan dikebumikan di kawasan tanah perkuburan Islam di Marang. Di tempat pertama bagi kisah tragis yang menimpa jutawan selebriti Malaysia ialah jutawan kosmetik popular iaitu Allahyarhamah Datuk Sosilawati Lawiyah. Allahyarhamah Datuk Sosilawati Lawiyah adalah jutawan kosmetik Malaysia yang berketurunan Indonesia dan berasal dari Seri Medan, Batu Pahat. Allahyarhamah Sosilawati dikenali dengan sifat yang cukup pemurah. Berjuta ringgit disumbangkan ke rumah anak yatim di Johor setiap tahun tanpa menagih publicity. Bukan hanya bersandarkan perniagaan produk kosmetik, arwah Sosilawati turut bijak mengembangkan perniagaan hingga memiliki aset hartanah, bangunan perniagaan serta memiliki syarikat pengedar kereta mewah import. Walaupun hanya seorang anak penoreh getah dari kampung Seri Medan, Batu Pahat dan berkelulusan SPM, arwah Sosilawati ialah seorang yang jenius dalam berniaga. Tersenarai sebagai salah satu kes paling kejam dalam sejarah tanah air, nama Datuk Sosilawati Lawiyah sudah pasti tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Jutawan kosmetik itu dibunuh dengan
dengan kejam sekali bersama dengan 3 lagi rakan yang lain di Morib, Selangor. Arwah Sosilawati gagal dihubungi selepas menuju ke Banting, Selangor atas urusan perniagaan pada 30 Ogos 2010. Kehilangan awal Sosilawati bersama Kamaruddin Syamsuddin iaitu pemandu peribadinya, Ahmad Kamil Abdul Karim, peguam peribadi dan juga Nur Hisham Muhammad yang merupakan pegawai Bank CIMB membuatkan anak arwah Sosilawati mengambil keputusan untuk membuat laporan polis. Tersebar desas-desus kononnya Sosilawati membawa wang berjumlah 4 juta ringgit dan hilang ketika dalam perjalanan menemui seorang peguam bagi urusan pembelian tanah bernilai kira-kira 1.4 juta di Pulau Pinang. Namun teka-teki kehilangan ikon usahawan itu mulai terungkai apabila polis menemui kereta BMW X5 yang dinaiki Datuk Sosilawati di parkir Pangsapuri Angsana dekat USJ 1, Subang Jaya pada 6 September 2010 sebelum kereta BMW 5 Series milik peguamnya ditemui tidak jauh daripada situ. Puncak episod kehilangannya terjawab apabila seorang bekas peguam, Datuk N. Path Manaban, 43 tahun, yang merupakan suspek utama dan juga adiknya Surendran ditahan polis 5 hari kemudian. Mereka akhirnya membawa polis ke lokasi pusat ternakan ayam, Jalan Tanjung Layang, Tanjung Sepat di Banting, Selangor, iaitu tempat Sosilawati dan 3 yang lain dibunuh kejam beramai-ramai. Di situlah segala perbuatan keji kedua-dua suspek terbongkar, di mana pihak polis telah menemui tempat pembakaran termasuklah kesanan bau petrol yang begitu kuat sekali. Turut ditemui di kawasan itu adalah sisa pembakaran yang dipercayai merupakan sisa. Berdasarkan soal siasat terhadap suspek, mangsa dipakai kriket dan senjata tumpul sebelum tangan diikat menggunakan dawai. Mangsa turut ditikam dan disebut menggunakan senjata tajam oleh pembunuh hingga mati sebelum dibakar menjadi abu. Tubuh keempat-empat mangsa sebelum itu dilumur dengan najis lembu bagi mempercepatkan proses pembakaran dan dibalut dengan zinc. Ternyata penjenayah berhati kering ini sedaya upaya mahu melupuskan bukti jenayah apabila cebisan dan abu mayat semua mangsa dikutip dan dibuang ke Sungai Pancau terletak 2 km dari ladang ayam milik suspek bekas peguam itu. Oleh itu, pasukan penyelam polis marin gigih mencari bukti kes di dasar Sungai Pancau. Akhirnya cebisan tisu anggota tubuh mangsa, gelang emas, jam tangan berjenama, pisau, besi dan pelbagai bukti lain ditemui. Satu persatu mula terungkai apabila sidang akhbar diadakan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman ketika itu, Datuk Seri Muhammad Bakri Zinin, mengesahkan keempat-empat mangsa termasuk Datuk Sosilawati kejam. Susulan segala bukti dan DNA diperoleh, Path Manaban dan 3 pekerja ladangnya diheret ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk Banting atas tuduhan membunuh pada 13 Oktober 2010. 2 lagi tali barut bekas peguam itu, Yusurish dan K. Sarawanan, yang mengaku bersalah menghapuskan bahan bukti pembunuhan, dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Perbicaraan kes kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 4 Julai 2011. Penantian panjang tempoh perbicaraan berakhir pada 23 Mei 2013 apabila Hakim Datuk Akhtar Tahir menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas keempat-empat tertuduh selepas mendapati mereka bersalah membunuh Sosilawati, Nur Hisham, Ahmad Kamil dan juga Kamaruddin. Dilakukan atas faktor tamak dan bermotifkan wang. Ia dilakukan ketika Sosilawati pergi ke ladang itu untuk mempercepatkan tarikh penunaian 2 cek bernilai 4 juta ringgit yang dikeluarkan Path Manaban atas urusan penjualan hartanah. Peristiwa hitam yang berlaku ke atas jutawan seperti di atas sesungguhnya masih berbekas dan meninggalkan trauma yang mendalam kepada jutawan itu sendiri dan ahli keluarga terdekat sehingga kini. Harta dan kekayaan yang dimiliki tidak dapat menggantikan nyawa yang telah hilang. Hanya doa yang mampu dikirimkan agar individu yang terbabit aman di sana. Apakah pendapat anda tentang 5 kisah tragis yang menimpa jutawan bergelar selebriti di Malaysia? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Walaupun orang kata kejian, kita takkan mati dek keji. Kalau berapa banyak orang puji, kita takkan kaya atau mewah dengan pujian. Kerana pujian tu kadang-kadang itu yang membunuh kita sebab kita